Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak tukarkan hard disk yang lama yang menggunakan HDD kepada hard disk baru yang menggunakan SSD. Di belakang saya ni anda boleh tengok satu PC, nak ikutkan dia all-in-one PC yang bernama HP Pavilion Smart Touch 20. Dan PC ni agak lama, cuma spesifikasi PC ni sebenarnya boleh di-upgrade lagi. Dan antara kelebihan yang ada kat PC ni, dia sebenarnya skrin ni adalah touch screen dan dia tidak ada lagi casing yang untuk memuatkan hard disk, dia punya RAM dan sebagainya, sebab semua hard disk, motherboard dia semua ada di belakang monitor ni. Seterusnya saya suggestkan kepada klien saya supaya tambahkan sama ada RAM ataupun tukarkan hard disk yang lama ni kepada SSD. Tujuan kita adalah untuk menambahkan kelajuan PC ni. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda semua perbezaan Windows tu bila load menggunakan hard disk lama dan juga dia bila kita dah tukarkan nanti dan loading Windows menggunakan hard disk SSD yang baru. Bila untuk tahun 2020 ni, 2021 ni, anda semua kena tahu yang mana SSD sekarang ni dah harga dia dah bertambah murah. Saya dapat di marketplace Shopee atau Lazada sekarang dijual dengan harga dalam 100 lebih je. Yang ini saya dapat dalam 200, kapasiti dia 240 gig dengan harga 130. Jadi sebenarnya harga dia murah dan sebenarnya tak susah pun kalau kita nak tukarkan hard disk dia. Dan jangan risau tentang data kita hilang ke ataupun sebagainya, sebab kita boleh menggunakan proses clone. Jadi proses clone ni mungkin saya akan tunjukkan dalam video yang lain, sebab yang untuk PC ni saya hanya akan tunjukkan bagaimana untuk pasang SSD ni dan tukarkan sekuen boot tu supaya Windows yang baru nanti akan load daripada SSD hard drive. Jadi sedikit berkenaan dengan SSD ni, sebenarnya dia memang kita akan dapat rasakan kelajuan dia lah dengan kita bila pertama kita loading window, dan kedua bila kita buka application dalam Windows kita, seperti kita buka web browser atau kita buka Microsoft Word ataupun Adobe Photoshop, kita akan dapat rasa kelajuan dia lebih tinggi daripada penggunaan HDD. Sebab apa? Sebab kalau kita menggunakan hard disk yang lama, dia masih menggunakan, dalam dia ada mechanical part yang mana dia punya data access tu, read dan write dia tu, dia akan ambil masa yang lama berbanding dengan SSD yang sebenarnya tak ada mechanical part dalam ni. Dia lebih kurang macam kita punya thumb drive. Jadi dia punya access kepada read dan write dia lebih laju. Sebagai contoh, bila kita check kat sini, kita tengoklah spek dia. Kat sini dia tunjuk read dia dalam 520 MB, read dia up to 520 MB per second, dan write dia 450 MB per second. Sebenarnya itu pun dah cukup laju dan kita akan dapat rasakan, dan kita tengok selepas ni bila saya tambahkan hard disk SSD ni dan saya install Windows dan semua aplikasi di dalam hard disk yang baru ni. Jadi kita jumpa lagi selepas ni. Biar saya pasang dulu, kita tengok cara pemasangan dia. Okay, anda semua dah dapat tengok, ini adalah belakang PC HP Pavilion 20 all-in-one tadi, yang mana semua motherboard, hard disk dan sebagainya ada di belakang monitor PC ni tadi. Anda dapat tengok di bawah ni saya gunakan macam kapet ataupun kain, sebab ini adalah langkah berhati-hati atau langkah berjaga-jaga. Sebab biasanya saya lebih ekstra berhati-hati bila customer yang datang ni bawa kadang-kadang laptop ataupun PC yang menggunakan skrin yang ada fungsi touch screen. Sebab kalau kita ada berbuat cala ataupun terjatuh barang dan sebagainya, kalau benda ni rosak, biasanya nak tukar skrin yang ada fungsi touch screen ni agak mahal, kadang-kadang mencapai lebih daripada RM1,000. Jadi saya
memang saya akan letakkan kain ataupun kapet seperti ni di bawahnya untuk sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi untuk buka PC ni tadi sebenarnya tak susah, dia hanya ada 2 skru saja. 2 skru. Saya tengok dekat tempat lain ada juga orang kata kena buka yang ini, dia punya stand ni, tapi sebenarnya tak perlu. Saya tunjukkan bagaimana saya buka 2 skru ni saja untuk kita dapat akses kepada dia punya motherboard. Kalau dia ada bunyi tu memang dia memang macam tu sebab HP dia dah buat PC ni yang mana skru dia tu tak perlu dikeluarkan. Skru dia akan tertinggal dalam ni je. Jadi kita sebenarnya lebih bagus, kita tak akan kehilangan skru tersebut. Okey. Kalau ada bunyi tu dia memang biasa sebab dia menggunakan satu sistem locking kat dalam dia. Tapi sebenarnya agak mudah. Kita hanya riliskan skru ni, tak perlu sampai habis sebab dia takkan dapat keluar daripada casing ni. Jadi kita bukakan saja macam ni. Kita dah nampak, kita dah boleh akses di belakangnya yang mana kita dapat lihat bahagian motherboard. Di bawah ni ada RAM yang mana senang je kita nak buka RAM ni. Okey, kita just tarik je skru ni, kita tak ada masalah sebenarnya. Kita bukakan macam ni, kita dapat tengok RAM je. Jadi RAM ni kita boleh tambah. Dia nampak dia menggunakan RAM laptop ya. Cuma bahagian yang kita nak tukar adalah hard disk kat sini. Hard disk dia masih menggunakan normal SATA. Jadi kalau kata ada problem dengan kabel SATA ni, sebenarnya kita tak perlu cari kabel ganti daripada HP. Kita boleh menggunakan kabel-kabel SATA yang lain. Cuma HP bila dia buat PC ni, dia menggunakan proprietary lah, maknanya dia punya sendiri, dia create sendiri kabel ni, dan ini dia letakkan part number, dan sebenarnya kita boleh pergi ke HP dan order part number SATA kabel ni. Tapi untuk kita tak ada masalah, kita nak tukarkan SSD ni tadi, kita hanya boleh letak sini. Nampak kat sini adalah full size HDD full size, maknanya dia akan tambahkan berat, dia menggunakan power yang lebih berbanding dengan SSD. Satu lagi, ada option macam mana kita nak pasangkan ni. Okey, macam mana kita nak pasangkan ni? Yang pertama, satu, kita boleh tukarkan SSD ni direct ke sini, dan kita hanya menggunakan 240GB ni. Tapi sebenarnya hard disk yang lama ni kapasiti dia 500GB. Jadi saya sebenarnya option pertama yang saya suka adalah kita gunakan SSD sebagai main hard disk, dan hard disk lama kita akan reformat balik, cleankan everything, kita akan jadikan dia sebagai secondary hard disk yang mana kita boleh letak kita punya dokumen-dokumen ataupun software-software kita installer ke dalam secondary hard disk. Kalau kita menggunakan secondary hard disk, kalau kata kita punya Windows ada problem dan kita tak dapat akses Windows, kita dengan mudah dapat keluarkan hard disk ni dan kita boleh ambil data-data yang ada di dalamnya. Ataupun kalau kita just format saja yang hard disk, main hard disk, dia takkan mengganggu secondary hard disk. Sebab tu saya suka menggunakan option yang mana kita ada satu main hard disk, satu secondary hard disk. Faham ya? Jadi kalau kata ada benda-benda yang tak faham, boleh tanya di ruangan komen. Dan setup yang kedua pula, kita boleh buat macam ni, tapi ini kita akan menghilangkan fungsi DVD-ROM. Okey, kalau kita lihat di sini, DVD-ROM ni adalah sambungan juga secara SATA. Kan sekarang ni kita jarang menggunakan DVD-ROM. Saya dah tanya ramai orang, saya sendiri ataupun banyak klien-klien saya, dia orang dah tak menggunakan DVD-ROM. Banyak benda dia orang download daripada internet, macam movie, aplikasi dan sebagainya, kita download je. Jadi kat sini tak pakai. Dan kita, kalau setting yang paling mudah adalah kita cabut yang SATA kabel ni dan kita pasang SSD ni di sini. Okey, jadi DVD kita tak pakai dan kita hanya ada SSD dan hard disk lama sebagai secondary storage. Walau macam mana pun ada sedikit setting. Masa kita dah on nanti, kita akan pergi pada BIOS, kita akan tukarkan sequence dia. Sebab sekarang ni bila anda tengok tadi, Windows tu loading daripada
hard disk lama. Dia mengambil masa dalam seminit lebih untuk kita sampai ke desktop untuk Windows 10 ni, sebab RAM dia pun tak banyak, ada 4GB RAM, 4GB RAM je. Dia menggunakan DDR3 dan hard disk dia menggunakan hard disk lama, jadi dia loading Windows tu mengambil masa dalam seminit lebih. Kalau kita dah pasang SSD ni kepada bahagian DVD ni, maknanya DVD nanti tak boleh pakai. Dan kita boleh setkan sekuen boot dia, kita akan boot daripada SSD. Yang itu nanti saya akan tunjukkan kemudian bila saya dah pasangkan. Jadi biar saya pasang dulu, kita jumpa lagi lepas ni. Sambung lagi. Saya nak gunakan option yang pertama, di mana saya akan tukarkan SSD hard disk ni, SSD kepada dengan hard disk yang lama. Jadi kita tak tinggalkan DVD, biarkan dia kat sini. Hanya SSD kita tukarkan di sini. Okey. Jadi kat sini HP punya PC all-in-one ni dia mudah. Jadi yang kita nampak dia punya cover ni, kita boleh buka dengan menggunakan satu skru saja. Okey. Dan skru ni pun memang tak tercabut. Dia tak nak bagi kita hilang skru ni. Jadi kita angkat ni dan kita dah boleh tarik. Okey, dia dah boleh tarik, keluarkan hard disk tu. Dah, dengan macam tu je kita dah keluarkan hard disk ni. Okey. Sekarang saya akan keluarkan SSD ni ya. Sambung lagi. Saya dah buka pun dia punya SSD ni dan kita tengok dia punya sambungan SSD ni di belakang ni. Okey, kita boleh lihat. Dan kita hanya just sambungkanlah dengan kabel dia. Kabel dia ada skru, sebenarnya kita tak perlu buka skru ni, lagi bagus sebab tadi kita nampak dia ada casing dengan hard disk lama ni. Saya boleh menggunakan balik hard disk casing ni, tapi saya rasa dengan berat SSD hard disk ni, dia dapat tampung dengan hanya kita sambungkan kepada kabel. Kita tak perlu menggunakan lagi casing dan hard disk yang berat ni. Ini lebih berat dia macam dekat sekilo ni sebenarnya. Jadi bila kita tukarkan pada beberapa gram ni, keseluruhan PC ni akan jadi lebih ringan. Jadi saya rasa baik kita sambungkan saja terus kepada dia punya SATA kabel ni. Okey. Okey, itu saja. Nampak dia macam dia tak akan bergerak. Jadi saya tak risau dia akan jatuh ke atau dia akan tercabut. Dia tak akan tercabut. Saya rasa ini adalah setup yang terbaik kalau kita nak menggunakan hard disk terus daripada ni. Cuma hard disk yang eksternal ni tadi, kalau nak senang, kita boleh cari satu casing dan kabel yang mana kita boleh buat sambungan USB sebagai external hard drive, dan kita boleh simpan data di dalamnya. Okey, jangan buang hard disk ni. Hard disk ni masih boleh pakai. Seterusnya itu saja, saya akan tutup balik. Dan kita akan installkan Windows ke dalam hard disk ni tadi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.